Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita, bahaskan berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan dengan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Qayyim rahimahullah. Bahaskan berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan dengan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Qayyim rahimahullah. Bunyi. Oh, okey. Jadi kita sambung pengajian kita. Iaitu daripada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kita dah sebutkan sebelum ni berkenaan dengan kesyirikan adalah najas, najas yang paling najas, azlamul zulm wa aqbahul qaba'ih, disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan kita dah bahaskan berkenaan dengan maksud najas dan beza dengan najis, najas dengan najis sebelum ni. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, falam yujma' ala ahadin min al-wa'id wal-'uqubah ma jumi'a ala ahli al-ishraq fa innahum dhannu bihi dhanna as-saw'i hatta ashraku bihi ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. Jadi di sini kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, di Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghimpunkan ancaman dan hukuman sebanyak mana hukuman dan juga ancaman yang diberikan kepada pelaku kesyirikan, kerana mereka telah bersangka buruk kepada Allah. So tidak ada hukuman yang paling dahsyat melainkan Allah Ta'ala berikan kepada ahli syirik, musyrikin, kerana mereka bersangka buruk kepada Allah sehingga mereka mempersekutukannya dengan sesuatu. Seandainya mereka berprasangka baik dengan Allah, mereka bersangka baik dengan Allah dengan sebab sebenar-benar sangkaan, nescaya mereka akan mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya. Dhan di sini bukanlah maksudnya sangkaan kalau kita lihat, tetapi di sini lebih kepada dhan di sini adalah sangkaan yang kita kata dia lebih tepat kita kata keyakinan yang batil lah, keyakinan batil, bukan sangkaan lawan kepada ilmu atau jahil itu. Tetapi dhan di sini adalah keyakinan yang batil, keyakinan batil. Sebab itu Imam Ibn Qayyim dia kata di sini punca musyrikin, orang-orang yang terjebak di dalam kesyirikan ini kerana mereka bersangka buruk
Bersangka sini berkeyakinan dengan keyakinan yang batil, keyakinan yang salah terhadap Allah. Kalaulah mereka menyangka ataupun berkeyakinan dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, nescaya mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawasanya orang-orang musyrik ini tidak menghormati, tidak mengagungkan. Pertama, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, tidak menghormati dan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan dan penghormatan. So itu Allah Ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ini punca kenapa manusia terjebak dalam kesyirikan. Kerana mereka tak kenal Allah, mereka tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Disebabkan tidak mengenal Allah, maka berlakunya kita kata apa? Keyakinan terhadap Allah itu adalah keyakinan yang batil. Itu yang disebutkan dalam, kalau kita lihat dalam buku terjemahan dia, kita sangkaan. So, bersangka buruk dengan Allah. Itu maksudnya. Maksud bersangka buruk, maksudnya keyakinan yang dipegang ataupun keyakinan yang ada di dalam hati terhadap Allah itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan hakikat kaum musyrikin ini, ma qadaruhu haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah, tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, dengan sebenar-benar pengagungan, dengan sebenar-benar pengenalan. Allah Ta'ala sebutkan dalam 3 tempat di dalam Al-Quran, iaitulah di dalam surah Al-An'am ayat 91, surah Al-Hajj ayat 74, dan surah Az-Zumar ayat 67. 3 tempat Allah Ta'ala nyatakan tentang hakikat kaum musyrikin. Kenapa mereka mensyirikkan Allah? Kerana mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dalam surah Al-An'am ayat 91, surah Al-Hajj ayat 74, surah Az-Zumar ayat 67. Baik. Dan beberapa tempat lagi di dalam Al-Quran, selain daripada 3 tempat tadilah yang diberikan contoh oleh Imam Ibn Qayyim. Baik. Wa kaifa yaqdiruhu haqqa qadrihi min ja'li lahu 'idlan wa niddan yuhibbu. Jadi bagaimana mereka nak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan? Bagaimana mereka nak menghormati dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Sedangkan apa? Sedangkan mereka menjadikan bagi Allah itu adanya sekutu, adanya tandingan, adanya bandingan. Yang dicintai, yang ditakuti, yang diharapkan, yang ditunduki, dipatuhi, serta mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari kemurkaannya dan menyukai akan keredaannya, ataupun kita kata menyukai apa yang diredai olehnya. Maksudnya apa? Bagaimana mereka nak dapat penghormatan yang sebenarnya, nak mengagungkan Allah, nak mengenal Allah dengan sebenar pengenalan, kalau mereka telah menjadikan bagi Allah itu ada tandingan? Sedangkan kalau mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, sudah tentu mereka tak tergamak untuk menjadikan bagi Allah itu ada bandingan. Kan? Kita semua orang Islam, bila kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita kata Allahu ahad, tergamak tak kita nak kata ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah? Tak tergamak dah bila kita faham Allahu ahad, yakni kita mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus samad, bila kita faham Allahus samad, dialah apa? Kita kata samadiyah, yakni kita kata sifat as-siyadah, sifat ketuanan, dan juga seluruh makhluk ini tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengharapan mereka, dalam doa mereka, dalam hajat mereka. Seluruh manusia disebut, kita kata makna as-samad. Tiba-tiba kita nak mengalihkan pengharapan kita kepada selain Allah. Bila kita baca ayat tu, kita faham Allahus samad. Semua manusia, semua makhluk, termasuk haiwan, binatang sekalipun, mereka menumpukan hajat dan juga permintaan, doa, pengharapan, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tiba-tiba kita mengalihkan kepada selain Allah. Tak tergamak. Lam yalid wa lam yulad. Bila kita kata Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan, tiba-tiba kita kata Allah SWT ni ada anak. Tak mungkin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sebanding dengan Allah. Tiba-tiba kita menjadikan bagi Allah ada bandingan. Jadi itu kita kata, kalau dia benar-benar kenal Allah SWT dengan sebenar-benar penghormatan, sebenar-benar pengagungan, maka sudah tentulah takkan berlaku kita kata apa? Dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Sebab itu Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andadan, yakni sekutu-sekutu, bandingan-bandingan, tandingan-tandingan ataupun bandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum, mereka menyintai sekutu-sekutu itu, mereka menyintai hal tersebut. Kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka menyintai sekutu-sekutu, bandingan-bandingan yang mereka bandingkan bagi Allah itu seperti mereka menyintai Allah. Cuba tengok ayat ni, Allah kata yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Maksudnya apa? Mereka menyintai sembahan-sembahan yang mereka sembah itu selain Allah. Min dunillah, kita kata mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf yufidul umum. Maksudnya dalam bahasa Arab, kalau mufrad mudhaf ini idhafah yang disandarkan kepada di sini Allah, min dunillah, maksudnya membawa kepada makna umum, selain daripada Allah. So bila kita faham selain daripada Allah ni, semua sekali selain Allah, maksudnya yang selain Allah semua makhluk Termasuk tak Nabi Muhammad? Termasuk Nabi Muhammad. Termasuk tak malaikat? Termasuk malaikat. Termasuk tak Nabi Isa? Termasuk Nabi Isa. Termasuk tak wali-wali? Termasuk wali-wali. Kecuali kalau dia kata wali-wali itu Tuhan, ataupun wali-wali itu apa? Adalah jelmaan Tuhan. Itu memang nak kena. Itu memang jelas lah. Tetapi kita akan tengok nanti Imam Ibn Qayyim rahimahullah akan sentuhkan apakah yang dimaksudkan mereka menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Kemudian kalau kita tengok di sini, Allah Taala kata yuhibbunahum kahubbillah. Maksudnya kecintaan mereka terhadap selain Allah itu seperti mereka menyintai Allah. Tu kahubbillah, kan? Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, wa qala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi dan mencipta dan menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir itu, yang ini kafir kepada Tuhan mereka, ya'dilun. Apa maksud ya'dilun? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ay yaj'aluna lahu idlan fil ibadati wal mahabbati wat ta'zim. Iaitulah apa? Mereka menjadikan tandingan-tandingan baginya. Sekutu-sekutu, bandingan, tandingan yang mereka ibadahi, yang mereka cintai dan yang mereka agungkan ataupun yang mereka hormati. Itu maksud apa? Ya'dilun. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yaj'aluna lahu idlan. Itu maksud ya'dilun. Daripada idlan. Yang idlan maksudnya kita kata apa? Menjadikan bandingan ataupun tandingan. Baik. Beza dengan adlan. Adlan jadi adil, kan? So di sini beza harakat, beza baris, bukan beza maksud lah. Idlan maksudnya apa? Maksudnya menjadikan sekutu dalam ibadah, dalam kecintaan dan dalam penghormatan mereka.
thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama tafsir yang terawal, mereka akan meraihkan lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka jelaskan di dalam tafsir-tafsir mereka akan macam Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, beliau akan menggunakan kalimah ya'dilun tu sampailah sampai perbahasan sehingga ke ayat yang maksudnya yang berikutnya. Ni ayat yang pertama dalam surah Al-An'am, sampailah pertengahan surah, dia masih lagi guna lafaz ya'dilun tu. Maksud dia menggunakan lafaz yang Allah Ta'ala sendiri guna. So dia meraihkan lafaz. Kalau kita tengok dalam tafsir ulama, sebab menunjukkan apa? Mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin, mereka menyamakan Allah SWT dalam kecintaan mereka dan pengagungan mereka dan ibadat mereka. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa hadhihi hiya at-taswiyatu allati athbataha al-musyrikun baina Allah wa baina alihatihim. Dan inilah persamaan, ini apa kita kata taswiyah, menyamakan, mempersamakan ataupun persamaan yang diakui oleh orang-orang musyrikin, bahawasanya mereka telah melakukannya terhadap Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Inilah persamaan yang telah berlaku, yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mana mereka menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Taswiyah, kita kata taswiyah. Baik, wa arafu fin nari annaha kanat dalalan wa batila. Sedangkan mereka apabila mereka masuk ke dalam neraka nanti, mereka tahu bahawasanya perbuatan mereka ketika di dunia dahulu menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, dengan sembahan-sembahan mereka, itu adalah kesesatan dan juga kebatilan yang nyata. Maksudnya mereka akan mengakui di akhirat nanti, di dalam neraka nanti, mereka akan akui bahawasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang sesat. Fa yaqulu li alihatihim wa hum fin nari ma'ahum. Dan mereka akan mengatakan kepada sembahan-sembahan mereka dalam keadaan mereka berada di dalam neraka bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah dulu, ataupun kita kata sembahan-sembahan yang mereka sembah dahulu. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 hingga 98. Allah kata apa? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin nusawwikum bi rabbil alamin. Tertinggal dekat situ. Ada idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ini dah ada tertinggal dalam kitab Arab ni. Ada tertinggal idh nusawwikum bi rabbil alamin. Boleh ni kalau salah dalam Quran ni kena betulkan. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, bukan nusawwikum bi rabbil alamin saja. Jadi orang ini perkataan siapa? Perkataan orang musyrikin. Allah Ta'ala rakamkan perkataan mereka ini ketika di dalam neraka. Mereka kata tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, mereka bersumpah, sesungguhnya kami dahulu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Dah menyesal dah, kan? Dah dalam neraka dah, nak patah balik tak boleh ke dunia. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Kerana idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kenapa? Kerana dahulu di dunia dahulu kami telah apa? Kami menyamakanmu dengan Tuhan semesta alam. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Yakni khitab itu khitab dhamir antum, merujuk kepada mereka mengatakan kepada sembahan-sembahan mereka. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah kami dahulu benar-benar sesat, dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kerana kami dahulu menyamakan kamu, yang ni berhala-berhala ni, bi rabbil alamin, dengan Rabb al-alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Baik. Wa ma'lumun annahum ma sawwahum
ma sawwauhum bihi fi dzati was sifati wal af'al. Baik, jelas di sini, kita sedia maklum, kata Imam Ibn Qayyim, bahawasanya mereka, orang musyrikin dahulu, tidak menyamakan Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka dengan Allah dalam zat. Begitu juga di dalam sifat dan af'al, perbuatan. Tidak, mereka tak menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan mereka tu. Maksudnya mereka tak menyamakan sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah, dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah. Tidak sama sekali. Sebab apa? Kalau kita tengok, wala qalu inna alihatahum khalaqatis samawati wal ard wa innaha tuhyi wa tumit. Kerana apa? Kata Imam, kerana mereka tak pernah mengatakan bahawasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu mencipta langit dan bumi. Mereka tak pernah kata. Nampak? Dan mereka tak pernah mengatakan bahawasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu, Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, وَقَالُوا لَتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Iaitulah berhala-berhala yang asalnya merupakan orang-orang saleh yang disembah. Kemudiannya 5 orang tu, mereka tak pernah kata Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra ini yang mencipta mereka. Mereka juga tak pernah kata Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra ini memberi rezeki kepada mereka atau menghidup dan mematikan mereka. Mereka tak pernah kata. Apa yang mereka buat? Mereka mengalihkan ibadah kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Jadi ini, kalau kita faham ni, macam ni lah kita nak faham macam mana kita nak kata orang-orang musyrikin hari ini yang menyembah kuburan, yang menyembah Nabi, yang menyembah orang soleh, yang menyembah malaikat atau menyembah jin, menyembah Nabi, sama tak? Mereka tak kata Nabi Muhammad mencipta. Takkan kata, mereka takkan kata. Mereka juga takkan kata Nabi Muhammad menghidup dan mematikan. Takkan kata, takkan berani kata. Tetapi mereka telah mengalihkan ibadat mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka minta dekat Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, ishfa' lana. Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Nampak? Kat situ kesyirikan yang berlaku. Kat situ mereka menyamakan Nabi dengan Allah. Nampak? Tapi kita tak nafikan, ada tak yang menyamakan Allah dengan Nabi, zat dan sifat? Pada golongan mutaakhirin, golongan kemudian ni, ada. Golongan yang kita kata al-ahlul hulul wal ittihad. Golongan yang meyakini akan apa? Meyakini akan kesatuan Tuhan dengan makhluk. Ahlul hulul wal ittihad. Golongan batiniah, Sufism lah. Yang mereka meyakini bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah limpahan nur Allah. Maksudnya limpahan sifat Allah. Bahkan lebih dahsyat lagi, bukan Nabi Muhammad saja, kita semua ni. Kan? Kita semua ni adalah apa? Allah. Kan? Ini kalau kita tengok, ini yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam agama kita kata paganism. Paganism dan bahkan ada di dalam agama-agama yang kita kata yang memang berkongsi pada apa, pada doktrin mereka, iaitulah doktrin kita kata antaranya doktrin inkarnasi. Yang ni banyak sangat. Kalau kita tengok dalam dalam media-media ataupun kalau tengok Hindu yang banyak mengetengahkan doktrin incarnasi ini, iaitulah kelahiran semula. Kalau orang Melayu pun dia ada pegangan ni sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok sampai sekarang, kita terpaksa bersusah payah untuk menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang benar, disebabkan oleh keyakinan ataupun konsep ketuhanan yang salah telah lama sebati dalam sebahagian di kalangan masyarakat kita. Sebab tu anda pernah tunjukkan macam mana orang Melayu, mereka ada keyakinan bahawasanya di dalam pembahagian roh dan jasad,
Roh kita ini terbahagi kepada 9 roh. 9 roh. Ini pembahagian ikut orang Melayu. 9 roh. 9 pembahagian roh. Salah satu daripada 9 pembahagian roh itu adalah bahagian Tuhan. Maksudnya apa? 9 daripada pembahagian roh tu, dia orang bahagilah, ada roh haiwani, roh jasadi, roh rewani, roh apa lagi? Roh rahmani. Kemudian ada satu roh Tuhan yang ada di dalam roh kita ini. Sebab itulah bila seseorang itu mati, dia apa kita kata, dia takkan mati selama-lamanya. Bahkan dia kekal selama-lamanya. Kerana roh Tuhan itu adalah sifat Tuhan yang bersifat dengan sifat azali, qadim. Sebab itulah kalau kita tengok balik, yang ni dinyatakan oleh Profesor Dr. Harun Daud di dalam bukunya Mantra Melayu, yang dia menghimpunkan lebih kurang 2000 mantra Melayu yang dihimpunkan dalam tahun 1993 hinggalah tahun 2000 di seluruh semenanjung tanah Melayu ini. Daripada 2000 tu dia analisis, ambil daripada 2000 tu dia pilih 200 mantra, kemudian dia analisis dan dia buat kesimpulan. Dia dapat, kita kata, rumusan kepercayaan dan keyakinan serta akidah yang dipegang oleh orang Melayu. Sebenarnya kajian dia tu antara kajian yang sebenarnya kita boleh expand lagi. Maksudnya dia kaji base pada metod kajian barat lah, metod kajian standard lah, universiti kan. Dia pun bukan latar belakang agama. Tetapi kalau kita tengok balik, kajian dia tu menarik kalau kita nak elaborate, maksudnya kita nak suluh dengan suluhan kebenaran Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dengan Sunnah sebenarnya bagus. Sebab tu ana tengok balik, kalau tengok balik buku tu, dia seakan-akan macam, kalau dalam silibus akidah kita, akidah ahli sunnah ni, macam ulama ada bahaskan tentang jahiliyah orang Arab kan, masailul jahiliyah, antaranya karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karangan Mahmud Syukri Al-Alusi. Mereka ada kitab yang mereka himpunkan. Mereka menjelaskan tentang apa orang Arab jahiliyah buat dulu, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW memerangi tabiat jahiliyah yang mereka pegang. So anda nampak, kita dekat Malaysia ni kena ada benda tu, supaya kita tahu apa? Kita tahu apa itu jahiliyah orang Melayu. Sebab rata-rata orang hari ni, orang Melayu hari ni, dia nak buat kajian, dia nak nampak yang positif je. Dia tak nak, takut apa? Takut sentuh nenek moyang. Tak mau. Dia macam, kita kata macam bias lah, kita kata. Dia tak mau tengok sisi negatif tu. Kita bukan nak gali sisi negatif ni untuk kita menyalahkan orang terdahulu ataupun nenek moyang kita ke tak. Tetapi kita nak memperbaiki. Kita nak supaya kita menjauhi kesilapan yang lalu. Bukankah disebabkan oleh kita dahulu terjebak di dalam kesyirikan, di dalam khurafat? Itulah yang menyebabkan kita mudah dijajah oleh penjajah barat. Portugis tidak semudah itu nak menguasai Melaka, melainkan kerana kelemahan kita juga. Kalau kita nak bincang tentang kita punya keris, kita punya apa lagi, kita punya meriam ke kapal ke, itu tak memberi apa-apa faedah. Ya, kita boleh bincang setakat tu je lah. Tapi adakah benda tu, maksudnya dengan kita lihat pada zaman sekarang ini, zaman yang berbeza, adakah perkara itu benar-benar memberi manfaat? Tidak, hanya memberi apa? Hanya memberikan, kita kata, nilai, hanya berbangga dengan sejarah lampau je lah. Kalau kita tak tahu yang jahiliyah yang merosakkan agama kita, yang memudaratkan agama kita, ini yang paling bahaya. Sebab itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tunqadul ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Akan terurai ikatan, akan terurai ikatan Islam
sedikit demi sedikit, uraian demi uraian, apabila munculnya di dalam masyarakat Islam orang yang tidak mengetahui tentang jahiliah. Sedang konteks kita hari ni, kita tak tahu jahiliah orang Melayu ni macam mana jahiliah dia. Bahkan sebahagian orang kita ni, dia masih lagi dia ada sindrom suka menafikan. Tidak, orang Melayu dulu bagus, orang Melayu dulu gini. Yalah, yang bagus-bagus lah. Ada yang bagus, kita tak nafikan yang bagus-bagus. Yang bertepatan dengan syariat ada banyak, tetapi tak nafikan juga yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah Islam pun banyak juga. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik dalam pembahagian roh itu, dinyatakan bahawasanya roh itu kekal, satu roh itu kekal. Dan sampai sekarang kebanyakan orang tak perasan. Bila kita lihat dia punya doktrin tu sampai sekarang masih lagi sebati. Buktinya kita tengok hari ni banyak program-program motivasi yang mereka mengetengahkan konsep, kita kata, titik Tuhan, God spot. Kan ada dalam ESQ dulu. Kemudian dalam sebelum tu NLP, ESQ, kan mereka selalu ketengahkan God spot, titik Tuhan. So dalam badan kita ni ada satu God spot. So macam mana kita nak capai God spot tu? Selalu di tanpa kita sedar, benda tu sebenarnya datang daripada leluhur yang lampau. Dah sebati dah. Sebab itu kenapa bila orang yang baharu, zaman moden ni bawa benda yang sama, orang Melayu kita masih boleh terima. Sebab benda tu dah apa? Dulu pun dah ada keyakinan bahawa, tapi dia modify lah, dia tukar lah istilah God spot, nampak moden sikit. Padahal sama lah. Sama keyakinan bahawasanya apa? Tuhan itu ada dalam diri kita. Titik Tuhan tu ada dalam diri kita. Sebab itu bila mati, roh tak akan kekal. Dan di situlah kenapa Walter William Scott dalam bukunya Malay Magic, beliau menyatakan bagaimana orang Melayu dahulu menyembah kubur, menyembah, mentakdiskan, mensucikan roh nenek moyang. Sebab tu macam-macam kalau kita tengok balik dalam dokumentasi yang didokumentasikan oleh Walter William Scott tu, buku dia tu cetakan tak salah 1800 Masihi, 1800 ataupun 1900 Masihi. Semua tak lahir lagi. Semua tak lahir lagi. Didokumentasikan amalan-amalan orang Melayu yang dia pergi tengok sekali. Pergi tengok sendiri. Dan dia didokumentasikan. Antaranya apa? Orang Melayu ni akan pergi dekat kubur nenek moyang dia, dan dia akan memuja kubur tersebut. Kalau contohnya macam ada something yang buruk berlaku, ataupun ada hajat ke, misalnya dia tak dapat anak, so dia kena pergi dekat apa? Kubur nenek moyang dia, tok dia ke, tok wan dia ke, nenek dia ke, datuk dia ke. So dia kena puja dengan keyakinan bahawasanya apa? Roh nenek moyang itu akan masuk ke dalam badan dia, atau akan menjadi baby baru. Itu punya incarnation. Yang ni kalau perasan dalam filem-filem Hindu, Tamil banyak inkarnasi. Kan? Dia bergaduh, kemudian dia mati, kemudian hidup balik. Bayi kan, ada cerita tu, bayi tu dia dah mati dah. Dah mati. Kan? Kemudian orang dah campak kat tong sampah. Last sekali tengok tangan bayi tu terangkat, hidup balik, inkarnasi. Sebab dia mesti ada. Sebab dia memang, kita kata memang daripada Hindu kemudian masuk ke dalam orang Melayu, keyakinan tu. Sebab itu kita tengok pengagungan terhadap nenek moyang ni sangat-sangat kita kata sebati dalam masyarakat, bukan setakat masyarakat Melayu, bahkan seluruh masyarakat di dunia. Ta'zim al-aba' wal ajdad. Dan inilah tembok yang paling susah untuk diruntuhkan oleh para nabi dan rasul. Setiap zaman nabi-nabi diutuskan untuk apa? Untuk meruntuhkan tembok pengagungan terhadap nenek moyang ni melampaui batas, sehingga menolak kebenaran.
Maksudnya mengagungkan nenek moyang ni sampai tahap mensyirikkan Allah. Ini adalah seruan para nabi dan rasul. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah kata, apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, ikutilah apa yang Allah Taala turunkan. Tengok, Allah Taala perintahkan nabi-nabi dan rasul supaya ikut apa? Ikut apa yang Allah Taala turunkan. Qalu, mereka akan menjawab. Orang yang menentang nabi dan rasul akan menjawab apa? Bal, tak. Bahkan tunggu dulu, kami tak ikut. Kami tak nak ikut. Bahkan kami tak nak ikut. Nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami nak ikut apa yang telah ditinggalkan, warisan, tradisi nenek moyang kami. Allah kata apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apa pun. La ya'qiluna syai'an, tak menggunakan akal mereka. Wa la yahtadun, tidak mendapat petunjuk. Mereka nak juga ikut. Dan ini kita berhadapan dengan masalah yang sama. Bila kita bawakan kebenaran, takkan nenek moyang sesat kot? Dia marah. Takkan nenek moyang kita ni sekian ni masuk neraka? Dia mula main sentimen nenek moyang. Takkan ulama-ulama Melayu dulu ni semua sesat belaka? Dia main. Tengok, dia main sentimen. Takkan tok nenek moyang kita, takkan, semua takkan. Datang jawapan yang sama. Sedangkan apa? Kita tengok balik Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan apa? Fir'aun pun jawab benda yang sama. Jawapan ni, itu sebab tu kalau kita, sebahagian ulama kata ini adalah jawapan standard ahli syirik. Bahkan sebahagian ulama kata jawab standard, maksudnya dia dah jadi standard dah. Jawapan Fir'aun. Cuba tengok Fir'aun bila Nabi Musa AS bawa kebenaran. Fir'aun kata apa? Fama balul qurunil ula. Fir'aun kata, macam mana dengan nasib orang-orang yang terdahulu? Tengok Fir'aun. Nabi Musa tak datangkan jawapan macam tu. Tak datangkan jawapan yang macam tu. Sebab itu kalau kita tengok balik apa? Nabi Musa jawab apa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Urusan berkenaan dengan nasib orang terdahulu, mereka masuk syurga neraka itu, fi apa? Di sisi Tuhanku. Fi kitab. Di Lauh Mahfuz. Dan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan Allah Ta'ala tidak sesat dan tidak lupa. Tuhanku tidak sesat, tidak lupa. Tilka ummatun qad khalat. Dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat. Demikianlah umat-umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Fala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tak akan ditanyakan, tak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang orang yang lalu telah lakukan. Nenek moyang kita buat apa? Kita tak dipertanggungjawabkan. Tetapi kita dipertanggungjawabkan untuk apa? Untuk melihat dan muhasabah apa amalan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita prepare untuk bertemu dengan Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan itu. Nenek moyang kita buat apa? Dia buat syirik ke, dia buat tauhid ke, dia buat amalan apa ke, kita tak dipertanggungjawabkan. Tilka ummatun qad khalat. Nampak? Simple, Al-Quran jawab. Tetapi inilah yang menjadi masalah bila orang main sentimen. Sebab itu mereka akan tuduh apa? Orang yang nak bawa kebenaran ni, orang yang nak ajak kepada tauhid dengan sunnah ni, mereka akan tuduh apa? Tak hormat nenek moyang. Betul tak? Tak hormat ulama. Tapi sekarang dia tak ada lah dia perkata nenek moyang. Dia akan guna istilah tak hormat ulama. Tak hormat Nabi. Tak hormat ahlul bait Nabi. Tak hormat ahli keluarga Nabi. Nampak? Dia pandai. Dia tukarkan istilah. Tetapi walhal benda yang sama aja. Benda yang sama. Merujuk kepada apa? Pengagungan terhadap nenek moyang tadi. Sebab itu kalau kita tengok balik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa innama sawwauha bihi fi mahabbatihim laha wa ta'zimihim laha wa ibadatihim iyyaha kama tara alaihi ahlul isyraq mimman yantasibu ila al-Islam. Sebab itulah mereka tidak menyamakan
sembahan-sembahan mereka tadi dengan zat, dengan sifat dan perbuatan Allah, tetapi mereka menyamakan dalam konteks apa, ataupun dari sudut kecintaan mereka, pengagungan mereka, peribadatan mereka kepada sembahan tersebut. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim, engkau melihat orang-orang kesyirikan, ahli isyraq, orang-orang musyrikin yang menisbahkan diri kepada Islam. Ini merujuk kepada perkataan Imam Ibn Qayyim ini penting. Sebagaimana kama tara alaihi ahlul isyraq mimman yantasibu ila Islam. Maksudnya apa? Ada orang musyrikin yang menisbahkan diri kepada Islam. So kita jangan pelik. Hari ini ada ramai orang yang dia minta dekat wali, minta dekat nabi, minta dekat syekh yang sudah mati, berdoa, berharap, takut, cinta kepada selain Allah itu, lalu dia mengatakan dia Islam. Sedangkan bukan Islam. Bukan Islam. So orang tanya, yang sufi kuburi ni bukan Islam Ustaz? Bukan Islam. Walaupun dia mendakwa dan menisbahkan diri kepada Islam. Ramai orang macam berat ni nak keluarkan daripada Islam ni. Tak. Walaupun muamalah kita dengan dia masih lagi kita tak menzalimi dia dan sebagainya, tetapi hukum dia tu, bila dia buat benda yang syirik, dia syirik, musyrikin. Macam orang hari ni tak boleh faham isu ni. Dia kata kerah lah apa. Tak, ini hukum Allah. Hukum Allah. Selagi dia tak meninggalkan kesyirikan, selagi itulah dia dinamakan sebagai musyrikin. Kan? Engkau nak orang panggil engkau Islam, tetapi engkau tak tinggalkan syirik, macam mana? Sedangkan apa ta'rif Islam? Al-Islam, apa dia? Istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Itu ta'rif Islam. Ta'rif Islam. Macam mana engkau mendakwa engkau Islam, tiba-tiba engkau masih lagi melakukan kesyirikan? Ataupun apa? Mengakui pelaku-pelaku kesyirikan. Nampak? Baik. Wa minal ajabi, kata Imam Ibn Qayyim, annahum yansubuna ahla tauhid ila tanaqqusi bil masyayikh wal anbiya'i was salihin. وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. Baik. Dan yang lebih menghairankan, kata Imam Ibn Qayyim, yang paling menghairankan lagi, ajib, kata Imam Ibn Qayyim, wa minal ajab, sangat menghairankan, annahum yansubuna ahla tauhid ila tanaqqusi bil masyayikh wal anbiya' was salihin. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang buat syirik tadi, dia menuduh pula ahli tauhid tidak menghormati syekh. Nampak? Tidak menghormati nabi, tidak menghormati orang-orang saleh. Ini tuduhan mereka. Mereka kata bila kita kata orang tu kesyirikan ni adalah syirik, dia kata tengok ni tak hormat nabi. Kita kata kita tak boleh melampau-lampau dalam memuji Nabi SAW, sehingga kita mengangkat Nabi Muhammad SAW melebihi kedudukannya yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kedudukan Nabi. Dia adalah hamba Allah. Maksud hamba Allah, dia bukan Tuhan. Wa rasuluh, dan dia rasulnya. Nampak? Itu yang Nabi SAW sebutkan, yang kita sebutkan hari-hari. Tiba-tiba bila ada orang nak angkat kedudukan Nabi Muhammad SAW mengatasi kedudukan hamba, maksudnya dia nak kata Nabi Muhammad ni boleh memperkenankan hajat kita, Nabi Muhammad boleh
menyelesaikan kesusahan ataupun hajat-hajat kita. Boleh menolong kita di saat kita ditimpa kesusahan atau kesempitan. Mintalah dekat Nabi Muhammad. Kemudian bila ada orang tegur, jangan buat macam ni. Ini melampaui batas. Ini ekstrim, ghulu. Nabi SAW pun larang. Nabi dah kata dah, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampaui batas. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata dalam hadis, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Waspadalah kalian daripada sikap melampaui batas di dalam agama, kerana orang-orang yang terdahulu mereka telah musnah. Mereka telah musnah disebabkan oleh perbuatan mereka yang melampaui batas di dalam agama. Antara bentuk melampaui batas yang Nabi SAW jelaskan, iaitulah bentuk memuji Nabi SAW sehingga mengangkat kedudukan Nabi melebihi kedudukan yang telah Allah tetapkan. Antaranya puji-pujian. Sebab itu Nabi SAW bila dengar sahabat puji melampau-lampau, Nabi kata apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu melampau-lampau dalam pujian kamu terhadap aku sebagaimana orang Nasrani melampau-lampau terhadap Nabi Isa ibn Maryam. Walakin qulu Abdullah wa Rasul. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Tengok Nabi dah tutup. Bila kita tegur benda ni, dia kata kita tak hormat Nabi. Teruk tu. Nampak? Ini tuduhan yang kita kena. Yang akan dituduh, akan ditalakan dan dihalakan ke atas ahli tauhid, mereka tak menghormati Nabi. Walhal kita orang yang paling menghormati Nabi. Sebab kita meletakkan Nabi SAW pada kedudukannya. Tapi tak, mereka kata kita tak hormat Nabi. Bila kita kata jangan minta dekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan, dia dah mati. Dia manusia, dia makhluk. Oh, engkau tak hormat wali pula awak. Kita kata jangan minta dekat Hasan, jangan minta dekat Husain, jangan minta dekat Fatimah. Oh, tak hormat imam kami, Syiah kan. Macam itulah. Dia pun marah. Kan? Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, mereka yang mengherankan, mereka menuduh ahli tauhid tidak menghormati syekh, tidak menghormati Nabi dan orang-orang soleh. Alasannya kenapa? Kerana tidak lain kerana para ahli tauhid mengatakan bahawa syekh, Nabi dan orang-orang yang soleh itu tidak lebih merupakan hamba-hamba Allah yang tidak ada kuasa untuk mencegah mudarat atau memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri, tidak boleh menghidupkan dan mematikan, serta tidak mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka. Bahkan Allah telah melarang mereka untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka itu. Mereka hanya diizinkan memberikan syafaat kepada ahli tauhid. Syarat dia. Dan itu pun bila telah mendapatkan keizinan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, mereka tidak memiliki apa-apa kemampuan ataupun kekuasaan, dominasi dalam urusan tersebut. Seluruh urusan berada dalam kekuasaan dan dominasi Allah Azza wa Jalla sahaja. Syafaat dan pertolongan hanya menjadi hak mutlak milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a, Allah kata. Qulillah syafa'atu jami'a, Allah kata. Katakan, bagi Allah sahajalah syafaat itu kesemuanya. Mutlak milik Allah. Tidak ada penolong dan pemberi syafaat di kalangan hamba-hambanya. Maksudnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Tetapi tengok, orang musyrikin ni, mereka memalingkan apa? Hak Allah itu kepada selain Allah. Mereka meletakkan hak mutlak milik Allah itu kepada selain Allah. Inilah yang menjadi masalah. Sebab itu kalau kita tengok balik Imam Ibn Qayyim rahimahullah katakan lagi, fasyirku wa ta'til mabniyani ala su'i dhanni billah. Kesyirikan dan juga ta'til, yakni ketidakpercayaan, penafian terhadap sifat-sifat Allah, terhadap agama Allah, timbul daripada apa? Ataupun terbina di atas apa? Di sini su'udzan billah, iaitulah apa? Sangkaan buruk terhadap Allah.
keyakinan yang batil, keyakinan yang buruk terhadap Allah. Sebab itulah apa? ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. Dalilnya kata Imam Ibn Qayyim, alasan Imam Ibn Qayyim nyatakan kenyataan ini bahwasanya apa? Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, Imamul Hunafa, imam bagi ahli tauhid, mengatakan kepada penentang-penentangnya di kalangan musyrikin, aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan yang bohong, dengan jalan kamu berbohong atas nama Allah. Kamu mendakwa bahwasanya sembahan-sembahan yang kamu sembah itu boleh mendekatkan ibadat kamu, boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Ifkan, pembohongan. Kenapa? Sebab apa syirik ini dinamakan dengan ifk oleh Nabi Ibrahim? Kerana syirik tidak pernah Allah Ta'ala turunkan sultan, burhan, dalil yang membenarkan syirik. Tak ada. Ma anzala alaihi minas sultan. Baik. Khair. Baik, jadi kalau kita tengok balik, sebab itulah Nabi Ibrahim AS menggunakan istilah ifkan. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Yakni adakah kalian kita kata menghendaki dengan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah ini dengan jalan yang bohong, dengan cara yang bohong. Yang ni kalian berdusta atas nama Allah. Kalian mendakwa ianya adalah agama sedangkan bukan agama, ifkan. Kemudian tengok Nabi Ibrahim kata apa? Fama dhannukum birabbil alamin. Fama dhannukum birabbil alamin. Maka bagaimanakah dhannukum, keyakinan kalian, anggapan kalian, sangkaan kalian terhadap Tuhan semesta alam? Macam mana sangkaan kalian? Apa sangkaan kalian? Apa keyakinan kalian? Kalau kalian sanggup mensyirikkan Allah SWT dalam ibadah. So, Nabi Ibrahim AS tuhmah kaum musyrikin ni pada sangkaan mereka terhadap Allah. So, ini dalil menunjukkan apa? Kesyirikan berlaku disebabkan oleh apa? Sangkaan yang buruk terhadap Allah. Apa maksud sangkaan buruk terhadap Allah? Keyakinan, i'tiqad yang salah terhadap Allah. Menyangka bahawasanya apa? Bahawasanya makhluk ada keupayaan, ada kekuasaan yang boleh menandingi kekuasaan Allah. Itulah persamaannya. Nampak? Sebab tu orang tanya kita, kenapa kamu kata minta dekat Nabi Muhammad ni syirik? Kan? Sedangkan kita minta dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Nabi yang paling mulia. Dia kan ada kedudukan di sisi Allah, jah dan kedudukan di sisi Allah. Kenapa kamu kata syirik pula? Salahkah kami minta syafaat dekat Nabi Muhammad? Sedangkan memang Nabi Muhammad ada syafaat. Mereka tak faham. Mereka tak faham apa? idh nusawwikum birabbil alamin tu. Dan juga mereka tak faham kenapa Nabi Ibrahim kata fama dhannukum birabbil alamin. Tak faham. Dan mereka ingat apa? Syirik ni hanya apa? Menduakan Allah. Syirik ni hanya apa? Kalau engkau kata Nabi Muhammad sama macam Allah, baru syirik. Tak. Tak semestinya. Kalau kamu mengalihkan doa yang sepatutnya kamu minta kepada Allah semata-mata, kamu alihkan kepada Nabi Muhammad, kamu minta kepada Nabi Muhammad macam kamu minta dekat Allah, itulah syirik. Itulah syirik. Sebab tu kalau kita tengok orang musyrikin dalam surah Az-Zumar, orang musyrikin, mereka kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang musyrikin Mekah, bila mereka menyembah berhala-berhala mereka ini, mereka tak kata berhala-berhala mereka ini Tuhan, sama macam Allah. Tapi mereka kata apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala ini illa, melainkan liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kerana keyakinan mereka bahawasanya berhala-berhala ini dapat mendekatkan
ibadat mereka kepada Allah. So dipanggil apa? Dipanggil wasilah, yang mereka namakan tawassul. Yang mereka cuba untuk mengelirukan orang awam, masyarakat awam, maksudnya inilah tawassul yang dibenarkan. Tak. Tawassul yang mereka faham adalah tawassul syirik. Tawassul yang samalah diberikan alasan oleh orang musyrikin dalam surah Az-Zumar tadi. Alasan yang sama. Cuba kita tengok kalau kita kaji balik. Kalau kita buka dalam perbahasan ahli ilmu berkenaan dengan ilhad, berkenaan dengan atheism, gerakan atheism yang ada pada setiap zaman, dan bagaimana gerakan-gerakan penentangan terhadap agama Islam ini bermula daripada awal, daripada kita kata sejak daripada apa, runtuhnya kalau kita tengok dalam konteks yang paling dekat lah, yang paling dekat sejak runtuhnya ataupun sejak berlakunya perang salib, dan sejak runtuhnya kerajaan-kerajaan umat Islam, antaranya runtuhnya kerajaan Islam di Andalus. Kalau kita tengok balik, kita perhati balik, sampailah apa, zaman penjajahan negara umat Islam. Kalau tak salah ada seorang bapa kepada apa, Bush. Bapa dia nama apa? George Bush. Anak dia J.W. Bush. Bapa dia George Bush kan, Presiden Amerika dulu. Dia ada satu buku. Dia ada satu buku yang dia disebutkan tentang apa? Tentang bagaimana nak menghalang umat Islam, ataupun bagaimana kita nak lawan umat Islam ni supaya apa? Supaya umat Islam ini takkan bangun balik. Takkan bangkit macam bangkitnya apa? Umat Islam pada zaman Bani Umayyah. Gemilangnya pada zaman Bani Umayyah. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, bagaimana Islam boleh masuk ke Andalus. Cuba baca balik sejarah kita. Macam mana Tariq Ibn Ziyad dapat apa? Menguasai Andalus. Bukan dengan, maksudnya bukan dengan, kita kata bukan dengan gambaran yang dibawa oleh Barat dengan membunuh orang dengan sewenang-wenangnya. Kalau kita tengok balik khutbah Tariq Ibn Ziyad sebelum dia nak kita kata nak launch dia punya tentera, nak lepaskan tenteranya ketika nak membuka Andalus. Sama khutbahnya macam khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kepada tentera-tentera muslimin supaya jangan apa? Jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang-orang yang berada di dalam masami' ataupun yang berada di dalam gereja dan rumah-rumah ibadat. Sama. Kemudian masuk dengan, kita kata, dengan membawa kemuliaan Islam. Dan lebih kurang dalam tahun 90 ataupun 80 ataupun 90 Hijrah kan, Tariq Ibn Ziyad masukkan lalu Islam dah masuk awal. Bahkan kalau kita pergi dekat Spain sekarang, dekat apa, Toledo, lagi apa, Cordoba. Toledo tu dalam bahasa Arab Tulaitilah kan, Tulaitilah tak salah, Toledo. Kebanyakan orang kita pergi, dia tengok Toledo tu, tengok hebat Barat. Sebenarnya dia tak perasan sebenarnya bangunan-bangunan yang cantik tu, kemudian dengan kantarah, dengan jambatan yang hebat, dengan pengaliran sungai yang hebat, kemudian dengan bangunan-bangunan yang cantik, sebenarnya itu peninggalan umat Islam zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah ni maksudnya zaman yang ada lagi tabi'in, ada lagi orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Maksudnya apa? Kegemilangan Islam tu nak bagi tahu dekat kita. Tapi berapa ramai orang yang dia pergi Spain, dia pergi Portugal ke, dia pergi Spain, dia tengok Andalus tu, dia tengok hebat Barat. Dia tak sedar sebenarnya tu orang Islam. Tetapi ialah kita kata bila umat Islam meninggalkan agama, bila kita tengok kegemilangan umat Islam di Andalus, kita kena kaji, kena tengok apa faktor kejayaan mereka. Kemudian kita juga dalam masa yang sama kena tengok kenapa Andalus jatuh. Macam mana dia jatuh? Bila mana umat Islam berpecah menjadi mulukut tawaif, menjadi pemerintah-pemerintah yang kita kata yang mustaqil, yang berpecah-pecah. Kemudian
umat Islam terlampau tenggelam di dalam syahwat dunia. Bahkan sebahagian pengkaji mengatakan antara sebab jatuhnya Andalus bila mana fatwa-fatwa muzik dihalalkan itu tersebar. Ialah muzik kita tahulah macam mana dia punya kesan dia. Tapi memang kalau buat kajian, memang pengkaji-pengkaji Islam mereka menyatakan antara sebabnya. Dan banyak lagi faktor-faktor. Dan kalau kita tengok balik George Bush, dia dah sebut dah. Dia kata kalau nak pastikan Islam yang ada sekarang ni tak naik, tak bangkit macam Islam dulu, pastikan apa? Islam versi Wahabi dihapuskan. Sebut kan? Dia kata Islam versi Wahabi. Dia tak kata Islam versi Sufi ke, dia kata Wahabi. Maksudnya apa? George Bush faham. Sebab apa Wahabi? Sebab apa Salafi? Sebab inilah yang nak bawa balik Islam yang murni. Islam yang murni. Sebab kalau kita hanya bergembira dengan penampilan zahir, tak membawa apa-apa. Iyalah kita gembira bila baru-baru ni bila apa? Turki buat balik solat di gereja yang dahulunya adalah masjid, kemudian jadi gereja. Apa namanya? Hagia Sophia kan? Hagia Sophia. Ya, kita gembira. Mana ada orang Islam yang tak gembira bila masjid dikembalikan menjadi masjid. Cuma adakah itu menunjukkan kemenangan Islam yang hakiki? Adakah dengan solatnya orang Islam di masjid Hagia Sophia itu kembali menyebabkan mereka juga dia mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, mencampakkan syirik dan bid'ah yang mereka dah biasa buat? Tak, tengok ada bid'ah juga kan. Bid'ah ada juga. Iktikad kepada wali-wali itu masih kuat lagi, masih menebal. Iktikad kepada kubur masih menebal. So tak membawa apa-apa makna. Dan kita kena fahamlah, adalah dia punya politik dia tu. Orang politik ni dia ada politik dia. Maksudnya ialah kita tak perlu, kita gembira kerana dikembali kepada masjid. Tetapi adakah kegembiraan kita tu kita nak samakan dengan kejayaan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinia, Konstantinopel? Sudah tentulah tak sama kan. Sebab apa? Sebab hukum Islam masih tak tertegak. Turki itu sendiri tak tegakkan hukum Islam. Kan? Masih lagi apa? Sekular. Kan? Maksudnya kita kena letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita melampau-lampau lah. Jangan kita zalim meletakkan sesuatu pada bukan pada tempatnya. Tengok orang Islam ini dia lebih pada, dia suka tengok pada apa? Oh, tengok inilah satu kejayaan sekian-sekian. Tapi dia tak tengok kejayaan yang hakiki tu apa. Ini salah. Sebab tu kalau kita tengok balik, memang itulah yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam yang membenci Islam ni, bahawasanya Islam ini takkan menang semula, melainkan mereka kembali kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Cuba kalau kita tengok, cuba kita fikir, cuba bayangkan semua orang mentauhidkan Allah. Apa benda yang paling tergugat sekali? Apa yang paling tergugat sekali? Syirik. Kita tahu syirik. Yang paling tergugat sekali apa? Sudah tentulah tempat-tempat sejarah yang digunakan atas nama sejarah untuk dilakukan kesyirikan padanya. Contohnya kubur-kubur, makam-makam, masyhad-masyhad yang ada di seluruh dunia. Itu yang paling terkesan sekali. Yalah, kalau orang dah tahu tauhid, orang takkan pergilah nak pergi nak baling shilling ke. Macam orang Kristian pergi dekat Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian tengok dia orang buat sekarang kan, dia orang buat cantik. Dia orang buat. Kemudian kalau kita tengok balik, orang Kristian pergi buat apa? Baling duit shilling.
Bayangkan kalau orang Kristian kena tauhid. Adakah nak buat benda tu? Tak ada lah. Kita tak ada sampai tahap tu kan. Tapi adalah dekat apa? Dekat kalau tempat-tempat macam Cameron Highland tu masih ada. Dekat tempat rama-rama tu, taman rama-rama tu ada dibuat suruh baling duit shilling dekat kolam. Tapi bukan orang kafir buat, orang Islam pun ikut. Mana gantung nama. Kan? Kalau manusia semua kena tauhid, habislah. Itu yang paling dahsyat sekali. Macam Nabi SAW, Nabi Muhammad, bila dia bawa tauhid dekat Mekah, orang Mekah menyelewengkan ikut penyelewengan yang diteruskan oleh nenek moyang mereka, yang menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ajaran tauhid. Bila Nabi Muhammad bawa balik tauhid, sebab apa mereka marah? Sebab antaranya menggugat apa dia? Agama, ajaran nenek moyang mereka. Antaranya lagi menggugat lah, ialah marah lah pasal macam mana nak jual patung-patung tu. Betul tak? Sama juga macam Azar marah Nabi Ibrahim. Kan? Sebab apa? Sebab itu dia punya sumber pendapatan dia. Sama macam sekarang juga. Kalau kita bayangkan semua orang kena tauhid, ada lagi tak orang yang nak, kita kata nak pergi dekat kubur Habib Nuh ke, kubur siapa lagi ke, kubur mana-mana wali ke? Tak ada lah. Bahkan orang takkan ziarah pun. Orang takkan ziarah. Sebab orang tahu bahawasanya apa? Yang memberi manfaat, memberi mudarat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia marah. Nampak? So dia marah sebab mengganggu kepentingan. Cuba bayangkan macam orang Yahudi sekarang dekat Israel. Kalau kita tengok balik, mereka buat dekat Baitul Maqdis ataupun kawasan mereka buat balik, macam contoh macam mereka bina balik, mereka buat tasmim, buat dalam bentuk gambaran, ataupun kalau kita tengok balik, mereka bina balik kononnya Temple of David tu kan, yang mereka buat balik. Sekarang mereka jadikan tempat sebagai tempat pelancongan lah. Sebab apa? Mereka nak sangat apa kita kata Baitul Maqdis secara khususnya. Sebab dia ada apa? Kita kata dari sudut sentimen sejarah, dan kepercayaan, keyakinan orang. Sebab tu mereka nak buat benda-benda macam tu. Hatta yalah, kita tengok Arab Saudi pun dulu asalnya bila ulama-ulama fatwa apa semua, tapi lama-lama cuba maksudnya dah kita kata dah ikut jejak langkah setahap demi setahap. Walaupun di Madinah dan di Mekah itu masih lagi terjaga, tapi di tempat-tempat lain Allah musta'an. Di Ula tu kan, di Madain Saleh Hijr, di Ula kan mereka nak buat tempat, bahkan UNESCO memang dah isytiharkan sebagai tempat, kita kata tempat yang dijagalah, tempat yang kita kata mendapat pengiktirafan UNESCO. Cuba tengok balik kalau di tempat kita ni baru-baru yang 2-3 tahun lepas, macam mana UNESCO ni jahat dia orang ni, macam mana dia orang serukan supaya makyung itu dihidupkan semula, dijaga atas nama kononnya warisan tradisi. Nampak? Dia macam tu sebab dia ada, maksudnya mereka akan mainkan sentimen ini adalah warisan sejarah, tradisi sejarah. Bila orang kenal tauhid, habis lah. Tak ada lah. Betul tak? Tapi ialah kita kata, kita faham sunnah kauniyah. Allah Ta'ala tak jadikan semua orang kenal tauhid. Allah pilih. Sebab itu kehendak Allah. Kehendak iradah kauniyah. Kehendak Allah kauniyah. Memang Allah Ta'ala jadikan orang yang nak kembali kepada tauhid ni sikit. Memang kita tak boleh nafikan lah. Memang itulah. Jadi kalau kita tengok balik, itulah kenapa kalau kita tengok balik, kalau tauhid Allah kalau kita tengok balik, kalau semua manusia ini mentauhidkan Allah, sudah tentulah habislah kesyirikan. Dan tak ada lah benda-benda yang kita kata. Tapi ialah kita tak bolehlah nak melawan sunnatullah al-kauniyah tadi. Sebab memang kalau zaman Nabi Yusuf, cuba tengok Nabi Yusuf, cerita dia dalam penjara, dia berdakwah kepada 2 orang sahabat dia dalam penjara, yang mana mereka mensyirikkan Allah. Mereka mengikut ajaran nenek moyang.
Cuba tengok Nabi Yusuf. Kan? Disebut tentang apa? Nama-nama yang mereka ada kan, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, hujah, yang mereka jadikan sembahan. Kemudian Nabi Yusuf AS sebutkan bahawasanya apa? Memang sedikit orang yang tahu akan kebenaran. Itu tara Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Ibrahim. Cuba tengok Nabi Ibrahim bila dia berdakwah pada kaum dia. Sebab itu Nabi Ibrahim dinamakan Allah sebagai apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ummah. Nabi Ibrahim ummah. Datang dalam tafsiran sebagian ulama, ummah maksudnya Nabi Ibrahim seorang-seorang beriman, kaum dia semua musyrik. Tiba-tiba kita hari ini, kita mendabik dada, kita kata, kita boleh menyebabkan semua orang mentauhidkan Allah. Siapa kita? Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Sebab apa? Sebab hidayah ni bukan di tangan kita. Itu dia punya point. Memang maksudnya kita, sebagian orang ni kata, dia cakap tu dia tak tengok kedudukan diri dia. Dia tak tengok siapa dia. Dia cakap, kita kena dakwah bagi semua orang, kena bagi semua, maksudnya semua orang akan kena tauhid. Memang kita kehendak kita, memang kita nak kalau boleh semua satu dunia ni mentauhidkan Allah. Betul tak? Kita nak. Tapi bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memberikan hidayah. Tidak, dalam masa yang sama tidak menafikan kesungguhan kita untuk berdakwah. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi. Mereka tak putus asa. Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi mereka tak berputus asa dalam mengajak kepada tauhid. Tetapi nak overestimate, nak kita kata nak overestimate qadar, ketentuan Allah, itu bukan kita. Dan kita tak mampu pun. Baik. Jadi itu antara perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di sini, iaitulah apa? Perkataan Nabi Ibrahim AS tadi, fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah sangkaan kalian terhadap Tuhan sekalian alam, ataupun keyakinan kalian terhadap Tuhan sekalian. Maksudnya di sini kita jelaskan bahawasanya apa sahaja sangkaan-sangkaan yang buruk, keyakinan-keyakinan buruk pada Allah SWT akan menatijahkan pengamalan yang batil, pengamalan yang syirik terhadap Allah SWT. Sebab itu pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Pentingnya asma' wa sifat. Pentingnya tauhid asma' wa sifat tu. Nak mengenal Allah. Sebab itu kita kata dia ada kaitan dengan tauhid ibadah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.